Okey, kita berjumpa lagi. Di video sebelum ni, kita dah belajar macam mana kita nak create database, create table, sebab tu insertkan data dalam table menggunakan phpMyAdmin. So, di video kali ni, kita akan belajar cara nak buat function untuk user masukkan data dan data tu kita simpan dalam database. Okey, yang pertama buka projek yang kita dah create sebelum ni. So, ini basic structure dia lah. Sekarang kita akan buat form, sebab form ni untuk supaya user boleh masukkan data. Okey, first kita type form. Lepas tu kita letak input. Okey, kita punya data kita nak ID dia akan auto increment, so kita tak perlu user masukkan. Kita perlukan name, price dan quantity. Jadi dekat kod ni untuk name, input type dia kita akan pakai text. Name input kita akan letak name. Lepas tu input yang kedua, input ketiga. Yang ni kita akan pakai text juga. Yang ni untuk price. Ini kita pakai num for number. Sebab yang ni quantity. Okay. Kita save. Kita reload. So yang ni form yang kita dah buat lah. So mungkin boleh tambah sikit teks kat depan ni. Product name. Lepas tu kita tambah BR. Depan ni kita tulis price. Kita tambah BR untuk dia new line. Lepas tu quantity BR. Okay. Kita refresh. So kita dah nampak dekat sini nanti user akan masukkan lah product name, price dan juga quantity. So form ni kita tak ada lagi button dan dia tak boleh berfungsi lagi sebab dekat sini kita tak masukkan kita nak hantar ke mana dan juga method apa kita nak guna. Okay, sekarang kita akan tambah dia punya button. So input type submit and value equal to submit. Okay, dan dekat action kita akan hantar data ni ke insert process.php. Okay, sebab tu method kita pakai post. Okay, kita save. So bila kita reload, kita dah ada button. Bila tekan button, dia akan hantar ke insert.process. Object not found semua ni sebab kita tak ada lagi page untuk insert underscore process. So kita akan create page insert underscore process. Okay, sekarang kita akan add insert process.php. Okay, dekat sini dia akan menerima apa yang dia hantar dari form di index.php ni lah. So sekarang kita akan tengok structure data tu dulu. Okay, yang bahagian untuk proses data ni dia dah melibatkan server punya part. So kita akan pakai PHP lah. So kita akan tulis dia punya pembuka penutup. Kita akan print R
Okey, yang saya guna ni semuanya saya dah buat short form siap-siap. Bila tulis print R, dia dah ada pilihan. Bila klik ni, dia akan automatic keluar macam ni. So saya tak perlu tulis satu-satu lah. Yang ni cara untuk kita nak show array dalam structure yang lebih tersusun. So dekat sini kita akan keluarkan $post. Bila kita save, kita reload dan kita hantar. Contohnya Sony S1 price 1000, quantity 9. Bila kita submit, okey, ini data yang kita dah hantar dekat page insert_process. So data ni kita akan masukkan ke dalam database kita, ke table produk. Okey, untuk masukkan data ke dalam database, first sekali kita kena buat connection dengan database kita. So untuk buat connection dengan database, kita perlu tulis dia punya kod lah, MySQL punya kod. So dekat wtschool.com ni, dia dah bagi contoh. Saya akan guna PDO punya method. So dekat sini, okey, dah ada dia punya contoh. Jadi kita akan follow contoh ini. Okey, untuk kita connection dengan database, kita perlu tahu 3 perkara ni, iaitu dia punya server name, username dan juga password. Server name ni, kalau database system tu dia dalam server yang sama dengan sistem kita, kita tulis localhost je. Kalau dia berbeza, nanti kita akan tulis dia punya server name yang dipakai lah. Kalau untuk username dan juga password, kita akan setting dalam cPanel. Kalau dekat server, dalam cPanel, kita ada tempat untuk kita setting dia punya username dan juga password untuk setiap database kita. Okey, kita copy kod ni. Link ni nanti saya akan letak dekat description. So, okey. Jadi, server name kita pakai localhost. Username secara default dia root. Password saya tak ada setkan. Untuk yang guna XAMPP ni, saya tak ada setkan. So, empty je lah. So, apa yang berlaku kat sini, dia try dengan cache ni, dia macam untuk bila dia run yang ni, kalau tak ada error, dia akan teruskan run dalam ni lah. Kalau ada error, dia akan keluarkan error dekat bawah ni. Okey. Dekat sini, PHP dia akan run kelas PDO. Sebab tu, daripada kelas PDO ni, dia akan run method set attribute ni lah untuk set the PDO error mode. So dekat sini kita dah ubah kita punya mengikut server name kita, username dan juga password. Jadi bila kita save, yang di atas ni kita hide, save. Lepas tu kita reload. Dan kita dapat error unknown database MyDB. So dekat sini, okey, hostname. Okey, dekat sini dia ada, kita kena masuk kita punya database name lah. So kita punya database name bukan MyDB. Database name kita web tutorial. So kita akan ubah sini web tutorial. Save. Jadi kita akan reload. Resend. Okay, connection successfully. So masuk connection dengan database berjaya lah. Sekarang kita akan insert data kita yang post ni. Data kita yang post yang atas ni untuk kita masukkan ke dalam database kita. Okey, untuk nak susun kod ni, saya ada install PHP Formatter.
So bila kita tekan alternate shift F, dia akan automatic susun lah. So nampak tersusun. Jadi senang nak tengok. Okay, penutup PHP tadi dah hilang. Dia boleh kita letak ataupun kita tak nak letak pun boleh. Kalau macam page ni, semua kod dalam PHP, so kita tak letak pun boleh lah. Tapi kalau dalam ni, kalau kita nak pakai contoh yang dalam input ni, kita kena letaklah dia punya pembuka dan juga penutup. Okey, untuk kita masukkan data kita ke dalam database, pertama kita create variable. Lepas tu kita tulis SQL punya syntax, iaitu insert into nama table product. Saya recommendkan letak koma kat atas tu. Dia yang ni yang bukan yang straight punya tau. Bukan yang macam ni. Dia yang sengit punya. Dia duduk sebelah, kalau dekat keyboard, dia duduk sebelah kiri nombor 1 kita. Okay. Lepas tu, nama kolom, name, price, quantity. Nama kolom kena sama dengan nama kolom dekat database sebab dia case sensitive. Value. Okay, cara untuk kita tulis value, yang pertama kita letak koma yang kat atas ni, yang 1 punya. Lepas tu kita pembuka dengan penutup string. Jadi supaya kita punya PHP code ni duduk luar daripada string yang sedia ada. So ini kita akan tulis name. Name ni ialah nama input kita ni lah. Name. Okay. Ni price. Column name akan ambil value name. Price akan ambil price. Dan quantity akan ambil quantity. Okay, lepas tu kita akan run PHP PDO punya method. PDO punya method query dalam bracket kita masukkan kita punya variable ni lah, SQL. So kita save dan kita try. Kita reload. Kita masukkan iPhone S, product name, price 1005, quantity 15. Kita submit. Okay, tak ada keluar error apa-apa. So kita reload dekat kita punya database. Dah masuk dah kita punya iPhone S. So kita akan masukkan lagi Samsung, submit dan kita reload. Okay, dah masuk dah. Okay, sampai di sini dulu video saya. So ini cara macam mana daripada user masukkan data dan data tu kita simpan ke dalam database. Jadi nanti kita akan sambung di video akan datang untuk kita paparkan data yang kita dah ada ni. Kita akan listkan di sini. So nanti setiap kali kita add, kita back di page ni, dia akan show list yang ditambah. Okey, terima kasih. Okey, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Terima kasih. Assalamualaikum.